Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. So, inilah buktinya sahabat-sahabat semua. Ahli parlimen, lebay-lebay, pemimpin PAS Perikatan Nasional hanya menunggang isu bendera China. Yang hakikatnya yang mengangkat dan mengibarkan bendera China itu adalah rakyat China sendiri. Tetapi hari ini, pemimpin-pemimpin ahli-ahli parlimen PAS dan Bersatu kini berada di negara China dengan bangganya. Ya, mereka berada di belakang bersama-sama dengan bendera Malaysia, dengan bendera China. Hakikatnya sahabat semua, sebenarnya isu bendera ini bukanlah satu isu besar. Ketika mereka menjadi kerajaan, mereka bersama-sama dengan kerajaan China malah menganggap kerajaan China ini sebagai abang besar mereka. Hari ini ketika mereka bukan kerajaan sahabat semua, mereka menjadikan isu ini, isu apa? Isu bangsa dan agama. Kononnya China akan menguasai negara kita. Kononnya bangsa Cina akan lebih besar daripada bangsa Melayu dan sebagainya. Inilah permainan politik sempit, atau saya boleh anggap sebagai permainan politikus sampah masyarakat daripada PAS Bersatu Perikatan Nasional. Dan dengan tularnya gambar ini sebenarnya, yang mana MP PAS, MP Bersatu di tanah komunis menjadi bualan ramai. Dan Wan Faizal pula ditempelak kau-kau oleh rakyat Malaysia. Jadi sahabat semua, apa yang berlaku dan apa yang mereka buat di negara China ini, mari kita lihat ya kenyataan media ini sahabat-sahabat semua. Yang pertamanya, gambar ahli parlimen parti PAS dan juga Bersatu di tanah komunis menjadi bualan rakyat Malaysia. Mari kita lihat kenyataan media ini. Sekeping foto memaparkan beberapa ahli parlimen daripada Bersatu dan juga parti PAS yang digelar oleh Muhyiddin sebagai parti ajaran sesat bergambar depan sebuah bangunan di Shanghai, China menjadi bualan pengguna media sosial. Antara yang terlihat dalam gambar itu ialah ahli parlimen Machang, Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal, ahli parlimen Padang Terap, Nurul Amin Hamid, ahli parlimen Pasir Mas, dan Ahmad Fadli Sari, dan beberapa lagi individu lain yang tidak jelas mukanya. Tidak pasti ya. Kalau saya tidak silap ada seorang bekas pemain bola sepak negara, Adun di Kedah juga ya, ada dalam gambar ini. Dan pengguna media sosial menyindir kumpulan itu dengan mengatakan boleh pula jejak kaki ke tanah komunis katanya. Ia adalah sindiran kepada pembangkang yang selalunya terlebih lantang memainkan isu perkauman sehingga terlihat seperti anti Cina dan anti kaum bukan Islam di negara Malaysia. Itu antara kenyataan panas ataupun komen daripada rakyat Malaysia. Katanya lagi pembangkang banyak kali memainkan sentimen 3R sehingga menjadi kes polis, antaranya ketika mereka mengadakan himpunan kibar bendera Malaysia di Menara Condong, Teluk Intan sebagai tindak balas karena pelancong Cina mengibarkan bendera negara itu di sini. Dan ahli parlimen Arau kononnya yang mengibarkan bendera Malaysia disaman, disiasat. Yang mengibarkan bendera Cina tidak disiasat katanya. Itu adalah satu pembohongan yang dibuat oleh MP Arau di dalam parlimen. Hakikatnya ahli pelancong China ya yang mengibarkan bendera dan juga mereka NGO ataupun yang penganjur telah disiasat. Begitu juga dengan himpunan kibar bendera yang mereka disiasat bukannya kerana mereka mengibarkan bendera, tetapi mereka membuat satu perhimpunan haram. Tidak ada permit. Jadi katanya mereka ini pejuang bangsa agama, tetapi kecil untuk mendapatkan permit itu pun mereka tidak buat. Ya, mereka melakukan himpunan haram. Inikah yang kita harapkan untuk kononnya menjaga negara. Isu seperti itu, undang-undang seperti itu pun tidak boleh diikut. Bagaimana kalau mereka menjadi kerajaan, lagi hancurlah kerajaan ini. Dan dalam kenyataan media ini, salah seorang pemimpin PAS ketika itu mengeluarkan kata-kata yang terdengar resis. Justru ketika foto mereka menjejakkan kaki ke China tersebar, pengguna media sosial memulangkan paku buah keras kepada kumpulan itu. Mereka secara sinis bertanya, adakah pemimpin PAS dan Bersatu ke China kali ini untuk belajar cara komunis mentadbir negara? Ini satu persoalan yang baik ya ditanyakan oleh warganet.
Dan sementara itu, akaun X Wan Faizal beliau berkongsi beberapa gambar yang membuktikan beliau kini di Shanghai. Dalam perkongsian, Ketua Armada itu berkata mereka melawat Shanghai Administration Institute bagi mempelajari dan bertukar-tukar pandangan berkenaan pembangunan Shanghai yang menjadikan sebuah metropolis terkemuka di ibu kota kewangan negara China yang disegani. Waduh, ini cara komunis ya, mereka mau belajar cara komunis ya untuk mengurus negara ataupun sebuah bandar. Itu yang dinyatakan sendiri oleh Wan Faizal dan membuatkan Wan Faizal ditempelak ya. Karena kita tahu individu-individu seperti Wan Faizal inilah yang selalu juga menggunakan isu bangsa dan agama. Menggunakan kononnya Melayu akan terancam, agama terancam, seperti mana kenyataan daripada Pesuruhjaya Paspera, daripada ahli Parlimen Arau yang sentiasa menggunakan isu-isu panas seperti ini. Yang mereka tidak fikir ia akan membawa kesan keharmonian, mungkin ya membawa ketidakharmonian, mengganggu gugat ya antara hubungan kaum dan sebagainya, tetapi karena politik mereka sanggup lakukan apa sahaja. Seperti mana inilah ya yang membuatkan rakyat di luar sana tertanya, katanya tak goyang ke berdiri dekat bendera China? Warganet tempelak Wan Faizal, manalah mereka tergoyang. Sebab kalau di Malaysia mereka jadi pejuang bangsa dan agama. Tetapi kalau berada di negara China, mereka katakan mereka belajar cara komunis untuk menguruskan, mentadbir sesebuah bandar atau sebagainya. Jadi Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faizal Kamal dihujani kecaman susulan lawatan pimpinan pemuda Perikatan Nasional di Shanghai, China. Ahli Parlimen macam itu memberitahu kunjungan delegasi tersebut ke Shanghai Administration adalah bagi mempelajari dan bertukar-tukar pandangan berkenaan pembangunan Shanghai. Jadi kita percaya Shanghai, China ini adalah negara komunis dan cara mereka mengurus sesuatu adalah cara komunis. Adakah membawa maksud bahawa Wan Faizal dan ahli-ahli Parlimen PAS yang kini berada di China ini, di Shanghai ini, sedang belajar bagaimana ataupun mempelajari pandangan dan juga bagaimana untuk membangunkan bandar Shanghai ini dengan cara komunis? Mungkinkah itu yang mereka mau? Mungkinkah itu cara untuk mereka mau belajar sekiranya mereka sekali lagi menjadi kerajaan? Tapi mungkin untuk kita anggap mereka ada peluang untuk menjadi kerajaan itu, ya mungkin boleh, tetapi mungkin dalam masa 100 tahun daripada sekarang. Jadi seorang berkata, kisah duka perit manis pembangunan Shanghai dari zaman 50-an sampailah dasar keterbukaan Cina yang berlaku 80-an telah menunjukkan satu model kejayaan pembangunan luar biasa, kata Wan Faizal ini. Tapi yang pasti cara dan pentadbiran mereka tetap cara komunis. Itukah mungkin yang cuba disampaikan oleh Wan Faizal? Kata mai lagi, dari sebuah kawasan berasaskan pertanian menjadi perindustrian dan kini kewangan, Shanghai selain mendapat gelaran Paris of the East, Pearl of the Orient katanya. Kebersihan, ketersusunan dan kemajuan yang dizahirkan Shanghai tampak jauh meninggalkan ibu kota tersohor di barat, puji melambung Wan Faizal. Maksudnya sekarang ini Wan Faizal iktiraf cara pembangunan, cara pentadbiran komunis di Shanghai, China. Adakah mungkin itu yang cuba disampaikan oleh Wan Faizal ini? Ya, kita tidak rafikan mungkin itu maksudnya sahabat semua, kerana Shanghai ini adalah berada di dalam satu negara China, dan negara China itu negara komunis, pentadbiran cara komunis, semua ya cara komunis. Jadi adakah Wan Faizal ini memuji bahawa cara komunis itu lebih baik daripada apa yang sedang dilakukan oleh Malaysia? Itu satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan. Jadi menurutnya, kejayaan, kemajuan, keterbukaan yang dinikmati Shanghai bermula 1980-an jelas mendapat sentuhan pengalaman Deng Xiaoping yang telah melawat Malaysia, Thailand dan Singapura pada 1979. Jadi pemimpin ini adalah pemimpin komunis. Jadi sekali lagi, adakah dia membawa maksud bahawa Wan Faizal, PAS dan Bersatu kini menganggap cara komunis itu adalah yang terbaik untuk membangunkan Shanghai seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin ini? Itu satu persoalan yang sekali lagi menarik untuk kita fikirkan sahabat semua. Dan kita perlu ambil iktibar katanya dan belajar daripada semua negara dan bangsa tanpa mengabaikan acuan dan kerangka asal kita. Kalau ada unsur pragmatism terpimpin seperti mana kata
Deng Xiaoping, tak kisahlah kencing itu hitam atau putih, yang penting ia mampu tangkap tikus, tulis Wan Faizal lagi. Wow, sekarang dia sudah pandai ya untuk ambil kata-kata pemimpin komunis, sahabat semua. Aduh, ini kalilah. Jadi jelaslah sahabat semua, bila mana mereka berada di luar negara, ini menunjukkan bahwa apa yang mereka katakan di dalam negara kita, apabila di dalam negara, ya hanyalah satu permainan politik sempit, ya politik perkauman, politik bangsa, politik agama. Karena kita tahu, apabila mereka sekarang ini dikatakan berada di Shanghai, Wan Faizal begitu menyanjung, memuji kehebatan pemimpin komunis di negara China, di Shanghai. Bagaimana mereka katanya mentadbir, menyusun, memajukan Shanghai itu. Kita tahu negara China caranya komunis. Jadi adakah, sekali lagi sahabat semua, bahwa Wan Faizal dan pemimpin-pemimpin daripada Parti PAS ini menyanjung dan bersetuju cara komunis? Bagaimana dengan MP Arau yang mengatakan China akan berkuasa, negara China akan kuasa Malaysia? Bagaimana dengan Persetujuan PAS Perak yang mengatakan yang sama kulit warnanya, yang sama mata, katanya harus bersama untuk membangunkan dan mengajukan negara. Tapi kini berlainan pula pandangan daripada sesetengah ahli parlimen daripada PAS. Begitu juga dengan Wan Faizal, yang pada pandangan saya kini mereka sedang belajar untuk mempelajari cara-cara pentadbiran negara komunis. Sahabat semua, ini bukan tuduhan, tapi ini pandangan saya. Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dah. Seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.